Hello guys, bersama saya lagi dalam Ora Innova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, sebelum kita teruskan untuk berita yang panas hari ini berkaitan satu lagi individu yang memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita hari ini. Itu dia sahabat-sahabat semua, tidak habis-habis dengan fitnah demi fitnah. Jadi jangan lupa untuk terus support Ora Innova Channel. Jadi dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim beri tempo 3 hari ya untuk kaki fitnah memohon maaf. Ya, adakah kaki fitnah ini akan memohon maaf atau mereka tetap berdegil mengatakan mereka benar dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. So ini adalah satu yang mengejutkan kita hari ini. Sepanjang baru beberapa hari Datuk Seri Anwar diangkat sebagai Perdana Menteri, mereka tidak henti-henti ya menyerang beliau dengan fitnah, dengan tuduhan yang berbagai. Adakah mereka tidak boleh move on? Adakah mereka tidak berpuas hati, tidak senang hati atas perlantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10 yang disenangi rakyat, yang disenangi oleh seluruh kepimpinan negara-negara Muslim, negara-negara Islam di luar sana, sahabat-sahabat semua. Jadi sebelum kita teruskan, saya juga ingin memberi sedikit info. Ya, sedikit info bagaimana kita boleh melihat apapun perkataan, apapun kenyataan, apapun pakaian Datuk Seri, apapun ya yang beliau gunakan dalam seharian sebagai Perdana Menteri tetap akan dipersoal, tetap akan difitnah dan sebagainya. Yang terbaru adalah fitnah tentang kasut yang digunakan oleh yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, ini dia fitnah daripada Facebook Naratif Rakyat ya, Naratif Rakyat kononnya. Saya tidak pasti ini sama ada Facebook kah atau Twitter atau Instagram, tapi dia memberikan satu lagi fitnah, menyatakan kononnya kasut Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, katanya walaupun dia kononnya menolak untuk menggunakan Mercedes S600 pakai capal lah katanya, hari ini dia upgrade ke kasut berharga lebih daripada RM5.500. masuk inilah PM kita katanya. Ya, sahabat-sahabat semua, saya boleh andaikan ya, saya boleh andaikan bahwa mereka-mereka yang tidak senang hati, mereka-mereka yang masih tidak boleh move on ini adalah daripada golongan-golongan yang tidak pastinya ya, daripada golongan yang tidak mampu menerima kenyataan ya, sehingga hari ini mereka sanggup menfitnah dengan sekecil manapun mereka gunakan itu untuk menaikkan sentimen. Ya, pada dasarnya ya, apabila Datuk Seri menjawab fitnah ini, betapa memalukan ya, individu-individu seperti ini sanggup melakukan apa saja fitnah ya demi untuk meruntuhkan kredibiliti Datuk Seri Anwar Ibrahim, merosakkan image Perdana Menteri dan juga merosakkan image ya istana ya, karena ya istana yang bersama yang melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga negara kita khususnya, sahabat-sahabat semua. Ini adalah satu yang sangat memalukan. Jadi melihat kepada fitnah ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan segera mengeluarkan kenyataan, katanya kasut ini adalah pemberian tuanku Sultan Johor 2 tahun yang lalu. Saudara nak persoal saya tidak mengapa, tapi jangan bawa naratif fitnah, katanya. Nama saya naratif rakyat, tetapi sebenarnya apa yang mereka bawa adalah naratif perkauman, naratif fitnah, naratif tuduhan yang melampau dan segalanya, sahabat-sahabat semua. Jadi adakah mereka ini dibutakan dengan ajaran daripada lebay-lebay daripada pemimpin-pemimpin mereka yang sendiri yang mengeluarkan fitnah-fitnah melampau, sahabat-sahabat semua. Jadi Anda boleh berikan komen ya dalam ruangan komen, adakah Anda bersetuju bahwa mereka-mereka yang menfitnah ini adalah mereka yang tidak senang hati ya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim karena diangkat menjadi Perdana Menteri dan bukan mereka. Satu lagi sahabat semua ya, satu lagi hari ini kita digemparkan juga ya apabila dikatakan ketua pemuda PAS Selangor memberikan amaran
ya amaran kepada sesiapapun kononnya, jangan cuba untuk mengganggu presiden mereka. Ini dia, jangan cuba mengganggu Tuan Guru Presiden PAS, katanya. Ini adalah kenyataan daripada pemuda PAS Selangor memberi amaran, jangan sekali cuba bermain politik kotor dan persepsi jahat. Sewajarnya kerajaan campuran PH dan BN di bawah Anwar Ibrahim menumpukan soal membangunkan ekonomi dan menyelesaikan isu kelestarian hidup yang diwar-warkan. Ya benar. Sebenarnya apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang lakukan hari ini adalah menumpukan, memberi fokus sepenuhnya kepada membangunkan semula ekonomi. Tetapi ya kita tidak tahu, ya ada di antara lebay-lebay ini yang masih tidak berpuas hati, khususnya Presiden PAS, ya khususnya ahli-ahli PAS, Perikatan Nasional secara terang-terangan ya menabur fitnah terhadap Perdana Menteri kita hari ini. Ya, apakah tujuan mereka? Sedangkan PM hari ini memberi fokus sepenuhnya. Sejak berakhirnya pilihan raya, beliau tidak pernah berhenti sesaat pun ya bersama-sama dengan kerajaan, dengan rakyat untuk mencari solusi, ya untuk menyelesaikan masalah yang gagal dilaksanakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang bersama dengan PAS sebelum ini, sahabat-sahabat semua. Ya, jadi hari ini pula mereka mengatakan, memberi amaran, ya jangan coba sibuk katanya untuk mengheret Tuan Guru Tan Sri Datuk Sri Abdul Hadi Awang kemungkinan adakah fokus kerajaan campuran BS ini untuk membalas dendam, katanya. Wow, inilah ya dunia mereka ini sangat bijak ya bermain kata-kata, spin anak pusing sini. Jadi katanya lagi, kami memberi amaran sekiranya tindakan tidak bermunasabah ini berterusan dilakukan, himpunan besar-besaran akan diadakan. Kami tidak akan berundur, katanya. Wow, inilah sifat sebenar ya. Apabila dalam keadaan sukar, barulah kita melihat sebenarnya bagaimana sikap lebay-lebay ini sebenarnya menampakkan siapakah diri mereka di saat mereka di dalam keadaan tertekan dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Walau bagaimanapun ya, Saifuddin Nasution memberikan kenyataan balas ekoran daripada kenyataan daripada Ketua Pemuda PAS Selangor ini. Katanya isunya mudah. Ustaz Abdul Hadi Awang dalam pimpinan PAS yang berkenan keluarkan kenyataan tidak wajar terkait agama dan juga perkauman dalam konteks rakyat berbilang kaum dan agama di negara ini kita, katanya. Saya setuju dengan kenyataan ini. Yahudi, komunis, Israel, Kristianisasi dan macam-macam lagi. Ada aduan polis dibuat oleh rakyat seperti dilapor media. Ya, polis pun mula ada siasat sesuai dengan undang-undang yang ada. Ya, tidak munasabah Ustadz Abdul Hadi boleh dibiar buat apa saja kenyataan dan undang-undang tidak boleh sentuh dia sampai pemuda PAS, katanya. Sampai pemuda PAS, apalagi sampai Ketua Pemuda PAS pula memberi amaran, katakan, jika tamu Ustadz Abdul Hadi diganggu, tolong nasihat dia keluarkan kalimat sebagai seorang dai dari seorang mulutnya. Insyaallah rakyat hidup rukun damai, katanya, sahabat-sahabat semua. Ini satu kenyataan yang terbaik ya daripada Saifuddin Nasution, sahabat-sahabat semua. Berbalik kepada poin yang terakhir hari ini, ya pada awalnya saya mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan amaran terhadap MP Baling ya untuk memohon maaf dalam masa 3 hari. Sebenarnya hari ini masuk hari yang kedua, adakah dia akan memohon maaf atau fitnah atas fitnah yang telah dilontarkan, ditaburkan terhadap Perdana Menteri kita pada hari ini. Ini dia beritanya, sahabat-sahabat semua. Ya, kalau kita nampak Anwar hantar notis tuntut mohon maaf daripada MP Baling. Itu dia. Jadi Anwar Ibrahim memberi tempo 3 hari kepada ahli Parlimen Baling, Hasan Saad, untuk membuat permohonan maaf tanpa syarat berhubung hantaran audio di Twitter yang mendakwa kononnya Perdana Menteri mempunyai hubungan dengan Israel. Betapa tidak ada otaknya mereka, di mana kewarasan mereka ya sebagai ulama, sebagai orang yang beragama, pegang gelaran sebagai ustaz dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Mereka sanggup melakukan, menabur fitnah, ya menuduh sedemikian rupa. Ini bukanlah kerja-kerja yang harus ya ataupun perkara yang dilakukan apatah lagi seorang ustaz, sahabat-sahabat semua. Ya, menerusi notis tuntutan yang dikeluarkan hari ini oleh firma Guaman SNN dan juga partners kepada ahli Parlimen Perikatan Nasional, Anwar juga memohon penarikan balik dakwaan hantaran berunsur fitnah bertarik 2 hari yang lalu. Menurut salinan
menurut salinan itu juga yang dilihat oleh Melissa kini pengurus Pakatan Harapan mendakwa dia difitnah, dan dalam audio yang dimuat naik oleh pemegang akaun Twitter bernama Muhammad Ropi Muhammad Sin Anwar yang juga Presiden PKR berkata audio itu turut dipetik oleh pengguna akaun Twitter bernama Pemikir Malaysia yang mendapat tontonan melebihi 431.500 kali, reaksi like melebihi 4.800, perkongsian melebihi 3.000 lebih kali, dan petikan tweet melebihi 1.400 kali setakat ini. Anwar mendakwa antara itu bukan saja memfitnahnya tapi juga mencemarkan dan mengejek Tita yang di Pertuan Agong yang telah memperkenan perlantikannya sebagai Perdana Menteri. Katanya lagi, ia juga katanya telah memperkecilkan kuasa Seri Paduka, mencabar Tita Baginda. Bagaimanapun, Anwar berkata sekiranya Hasan menafikan kaitan dengan antara itu, maka ahli Parlimen Perikatan Nasional dari PAS itu mempunyai 3 hari untuk memberikan pengesahan am dan bertulis untuk menafikannya. Itu dia sahabat. Dan ahli Parlimen Tambun itu berkata sekiranya dia tidak menerima sebarang maklum balas dalam tempo 3 hari bermula hari ini, yaitu kemarin, maka pasukan pegawainya akan menganggapnya sebagai pengesahan pengakuan dan tindakan undang-undang akan dilakukan. Selain permohonan maaf tanpa syarat penarikan balik antara itu, Anwar memohon janji bertulis agar Hasan tidak mengulangi dakwaan itu lagi. Perdana Menteri juga turut menuntut ganti rugi pampasan yang substantif atas kecederaan teruk atas reputasi dan kos guaman. Ketika dihubungi Malaysia kini peguam bela Anwar mengesahkan notis tuntutan telah dipostkan hari ini kepada Hasan. Itu dia sahabat-sahabat semua, bagaimana hari ini semakin tular, semakin terdesaknya mereka sehingga sanggup melakukan kata-kata fitnah, menabur tuduhan yang tidak berasa seperti ini. Jadi untuk pandangan saya sangat bersetuju tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memberikan notis sekiranya tidak saman akan dilakukan sekiranya pemimpin daripada Perikatan Nasional ini tidak mau mohon maaf seperti yang dinyatakan. Jadi sahabat-sahabat semua, bagaimana dengan pendapat Anda? Adakah Anda bersetuju dengan apa yang saya katakan ini? Sila berikan komen di ruangan komen. Dan terima kasih kerana bersama-sama dengan Orang Dapat Channel memberikan sokongan dalam untuk channel ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih dan izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam peribahasa Melayu, dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Jadi sekian saja daripada Orang Dapat, sehingga kita berjumpa lagi untuk info-info yang berikutnya. Sekian, bye-bye.